Seorang pemilik premis datang ke pusat penyembelihan ayam miliknya setelah mendapat aduan daripada jirannya yang terbau benda yang busuk di premis tersebut. Setelah membuka pintu premis itu, alangkah terkejutnya apabila mendapati dua mayat bergelimpangan dalam keadaan menyayat hati dengan kesan tetakan di seluruh badan. Apakah sebenarnya telah terjadi pada hari kejadian? Ikuti kisah ini. Dua pengawal keselamatan di pusat penyembelihan ayam di Jalan Bukit Koda, Kampung Kuantan, Kelang ditemui mati dengan kesan tetakan di beberapa anggota badan pada 1 tengah hari 3 Ogos 2017. Ketua Polis Daerah Kelang Utara, Asisten Komisioner Mazlan Paijan berkata, kejadian hanya disedari pemilik premis selepas datang ke pusat penyembelihan berkenaan. Mangsa dikenali sebagai Syed Muhammad Fazrul Syed Muhammad Ridwan 23 tahun dan bapa saudaranya Wan Amir Abu Hassan 48 tahun. Kedua-dua mangsa ditemui bergelimpangan di dalam bilik yang dikunci daripada luar. Mereka dipercaya dibunuh dengan senjata tajam kira-kira 2 hari lalu iaitu pada 31 Julai 2017 berdasarkan bau busuk yang mula-mula dihidu oleh jiran di premis berkenaan. Berikutan itu, polis masih mengesal seorang lagi suspek yang bekerja di premis yang dimaklumkan sudah menghilangkan diri. Kedua-dua mangsa tinggal di kawasan berhampiran dan bekerja di situ sejak 3 tahun lalu. Hasil rakaman kamera data tertutup CCTV di pusat penyembelihan ayam itu mendapati suspek yang juga rakan mangsa dipercayai melakukan jenayah itu seorang diri. Pihak polis percaya suspek bertindak seorang diri pada Isnin 31 Julai 2017 sehingga mengakibatkan mangsa dan bapa saudaranya terbunuh dengan kesan tetakan di seluruh badan. Protos Satranium milik mangsa bersama wang gaji RM3,000 juga dipercayai dilarikan oleh suspek. Jabatan Siasatan Jenayah JSJ Kelang Utara sedang meneliti rakaman CCTV di semua Plaza Tol bagi mengesal suspek. Polis juga menahan 3 pekerja Bangladesh di premis terbabit bagi menyiasat pembabitan mereka di dalam kes berkenaan. Walau bagaimanapun, pada 5 Ogos 2017, lelaki disyaki terbabit dalam kes bunuh ini dikenali Muhammad Firdaus Suwardi ditahan di Teluk Intan. Suspek ditahan di Hospital Teluk Intan, Perak kira-kira 1 pagi. Bagaimanapun, menurut polis, suspek berusia 30 tahun itu masih mendapatkan rawatan di hospital berkenaan kerana mengalami masalah kesihatan. Suspek pulang ke rumah ibunya pada 3 Ogos 2017 dan dia kemudian dihantar ke hospital selepas mengamuk. Satranium milik mangsa turut ditemui, namun wang gaji RM3,000 milik mangsa tidak dijumpai. Bapa kepada Syed Muhammad Fazrul Syed Muhammad Ridwan menyifatkan anaknya mudah menghulurkan bantuan kepada mereka yang memerlukan selain taat kepada ibu bapa. Syed Muhammad Ridwan Syed Muhammad Agil 55 tahun berkata, arwah anaknya sangat baik orangnya, malah sanggup membantu kawannya yang tiada kerja untuk tinggal dan kerja bersamanya di pusat penyembelihan ayam itu. Anak ketiga daripada 5 beradik itu juga mempelawa arwah bapa saudaranya untuk kerja bersamanya sebagai pengawal keselamatan di premis berkenaan. Arwah disifatkan sebagai anak yang taat kepada ibu bapa dan kali terakhir mereka berjumpa pada sambutan Syawal. Bapa mangsa mengakui tidak mengenali kawan arwah yang dipercayai suspek utama kejadian ini, namun mengatakan pernah berjumpa lelaki itu pada hari raya bulan lalu ketika arwah membawanya. Abang sulung arwah pernah menasihatkan mangsa jangan berkawan dengan lelaki itu kerana disyaki seorang penagih dadah. Sementara itu, suasana di unit forensik Hospital Tengku Ampuan Rahimah Kelang sebab selepas ramai ahli keluarga dan rakan mangsa yang masih terkejut dengan insiden itu hadir memberi penghormatan terakhir. Kedua-dua jenazah selesai daripada siasat jam 5 petang 4 Ogos 2017 dan dikebumikan di tanah perkuburan Islam Kampung Kuantan hari yang sama. Tertuduh dihadapkan ke Mahkamah Magistrate Kelang pada 17 Ogos 2017 atas pertuduhan pembunuhan ini. Tertuduh Muhammad Firdaus Suwardi 30 tahun yang memakai baju lokap mengangguk faham pertuduhan dibacakan jurubahasa mahkamah di hadapan Magistrate Nur Asma Ahmad. Bagaimanapun tiada sebarang pengakuan direkodkan. Mengikut pertuduhan, Muhammad Firdaus didakwa membunuh 2 bersaudara iaitu Syed Muhammad Fazrul Syed Muhammad Ridwan dan Wan Amir Abu Hassan. Perbuatan itu dilakukan di dalam bilik tidur di sebuah pusat penyembelihan ayam di Jalan Bukit Kuda, Kampung Kuantan antara jam 6.30 pagi hingga 9 pagi 31 Julai 2017. Justru dia melakukan kesalahan mengikut Seksyen 302 Kanun Kesiasaan yang memperuntukkan hukuman gantung sampai mati jika sabit kesalahan. Pendakwaan dikendalikan Timbalan Pendakwa Raya Syed Farid Syed Ali. Tertuduh tidak diwakili peguam dan tiada jaminan ditawarkan.
Akhirnya pada 12 November 2019, tertuduh kelihatan ketawa ketika Mahkamah Tinggi menjatuhkan hukuman gantung sampai mati selepas didapati bersalah membunuh dua rakan sekerjanya 2 tahun lalu. Tertuduh yang memakai kemeja T dan berseluar jin turut berbicara sendirian ketika hukuman dijatuhkan Hakim Mahkamah Tinggi, Datuk Abdul Karim Abdul Rahman. Dalam penghakimannya, Abdul Karim berkata pihak pembelaan gagal menimbulkan keraguan munasabah menyebabkan tertuduh dijatuhkan hukuman mengikut Seksyen 302 Kanun Kesesaan kerana membunuh. Tertuduh mempunyai kecelaruan personaliti antisosial serta masalah penyalahgunaan dadah namun berfikiran waras dan sedar tindakan dilakukannya itu salah di sisi undang-undang. Di mahkamah selepas meneliti segala bukti pada hari kejadian itu, sejak daripada pagi kejadian lagi, tertuduh telah memastikan semua pekerja lain keluar ke pasar dan dia telah menguncikan pintu premis. Kemudian dia telah mengambil parang dari sebuah almari dan dia menarik sarung parang tersebut kemudian melakukan jenayah ini. Selepas berjaya melakukan jenayah itu, tertuduh mengatakan bahawa dia telah membersihkan diri dan segala kesan darah pada parang. Hakim berpendapat ini adalah satu perbuatan manusia yang normal yang cuba menyembunyikan kejadian bunuh. Tambahan, apabila ditanya di mahkamah, tertuduh juga mengakui ada merancang pembunuhan terhadap kedua-dua mangsa. Malah selepas kejadian, tertuduh meninggalkan tempat tersebut dan pulang ke kampung lalu mengaku melakukan kesalahan itu kepada ibunya. Tertuduh menemui ibunya di rumah sambil membawa di tangannya senaskah Al-Quran, sejadah, sebuah buku dan sebilah parang. Tertuduh mengatakan kepada ibunya lagi mangsa-mangsa ini telah membulinya dan dia telah mengajak agar mereka ini bertaubat sebab mangsa ini mengajaknya melakukan perbuatan tidak senonoh. Tertuduh berasa sangat tertekan, malah dakwaan tertuduh dia tidak ingat apa yang berlaku dan dia tidak tahu bagaimana kejadian ini boleh berakhir dengan kematian. Namun tertuduh tidak dapat membuktikan keterangan tindakan tidak senonoh yang dinyatakan dan dianggap rekaan semata-mata. Sebelum itu, tertuduh telah dirujuk ke Hospital Jiwa dan Hospital Bahagian Tanjung Rambutan untuk mendapatkan pemantauan dan pemerhatian sama ada tertuduh ini layak untuk dibicarakan. Sekiranya dia seorang yang gila dan tidak mempunyai kapasiti mental yang normal, maka tertuduh tidak boleh dibicarakan seperti orang biasa. Selepas tempoh pemantauan itu, sekali lagi tertuduh telah dibawa ke Hospital Johor Bahru bagi pemantauan psikiatri. Kedua-dua hospital ini berpendapat tertuduh sebenarnya boleh dibicarakan seperti orang normal. Waktu pembelaan di mahkamah, pihak pendakwa raya telah membawa saksi dan pakar. Berdasarkan bukti, sebenarnya tertuduh pernah pergi mendapatkan rawatan untuk sakit mental pada tahun 2016, iaitu setahun sebelum kejadian. Namun berdasarkan keterangan mahkamah, sebenarnya sakit itu adalah berpunca daripada pergantungan terhadap dadah oleh tertuduh. Berdasarkan siasatan mendapati sebenarnya sewaktu kejadian, tertuduh berada di dalam keadaan waras. Berdasarkan undang-undang di Malaysia, sekiranya seseorang ingin menggunakan pembelaan sakit mental, perlu dibuktikan sewaktu kejadian tersebut ianya tidak mempunyai pemikiran yang waras dan dia tidak tahu bahawa perbuatannya adalah salah di sisi undang-undang. Maka berdasarkan segala pembuktian ini, hakim menjatuhkan hukuman gantung sampai mati kepada tertuduh. Pendakwaan dilakukan Timbalan Pendakwa Raya Ahmad Nazrin Zulkifli, manakala tertuduh diwakili Peguam Muhammad Fadli Yaakob. Ramai 20 saksi pendakwaan dan pembelaan dipanggil dengan 74 bukti dikemukakan sepanjang kes itu dibicarakan. Maka begitulah kesudahan kisah ini. Penyalahgunaan dadah ini acap kali menjadi punca kepada masalah jenayah. Kawan boleh jadi lawan, keluarga boleh jadi musuh. Dadah ini menyebabkan penggunanya bertindak di luar kemampuan mereka dan berhalusinasi perkara-perkara yang tidak sepatutnya. Kes ini telah pun mendapat keadilan yang sewajarnya. Kita mendoakan Allahyarham Syed Muhammad Fazrul Syed Muhammad Ridwan dan Allahyarham Wan Amir Hamzah Abu Hassan diampunkan segala dosa dan ditempatkan dalam kalangan orang-orang yang beriman. Al-Fatihah. Sekian, terima kasih.